Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini saya akan kongsikan video ringkas berkaitan tajuk kita 4.32 menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Cuba ingat semula, pada hari Selasa dulu kita dah tengok macam mana cara untuk kita menulis kadaran. Ingat semula kadaran adalah cara kita tulis persamaan antara dua nisbah atau dua kadar yang sama. Ini kadaran. Kita ada dua pecahan kiri dan kanan, sama ada nisbah ataupun kadar yang sama atau setara. Hari ini kita nak menggunakan konsep kadaran yang ini untuk mencari nilai yang kita tak ketahui dalam suatu kadaran. Jadi ini tajuk. Tulis tajuk dalam buku tulis seperti biasa di bahagian indeks, dan tarikh hari ini ialah 21 Mei tahun 21. Okey, kita pergi pada soalan. Selesaikan setiap yang berikut. Saya nak kamu tulis soalan ni dalam buku tulis. Okay, untuk kita menyelesaikan, untuk kita mencari nilai yang tidak diketahui, kita ada 3 kaedah, iaitu kaedah darab silang, kaedah unitary dan kaedah kadaran. Ada 3 kaedah yang kamu boleh tahu, dan bila ada soalan, kamu boleh pilihlah kaedah mana yang kamu selesa dan kaedah mana yang kamu faham, dengan syarat kaedah yang kamu guna itu mestilah betul. Okay, contoh soalan ini bagi harga bagi 2 kg ikan ialah RM5. Berapakah harga bagi 8 kg ikan? Jadi kita tengok ketiga-tiga kaedah macam mana kita nak selesaikan. Kaedah pertama darab silang. Langkah pertama mesti kita tulis dulu dia punya kadaran dia. Kita ingat kadaran mesti ada dua pecahan, A, B mesti sama dengan C dan C per D. Okay, untuk kadaran kita ini harga RM5 per 2 kg ikan bersamaan dengan berapa harga kita tak tahu. Nilai yang tak tahu tu kita guna huruf X. Kerana atas ialah harga. Harga untuk 8 kg ikan kita tak tahu. Kita guna X. So itu langkah pertama. Kita tulis dulu kita punya kadaran. Macam mana nak buat kaedah darab silang? Darab silang bermaksud kita cross multiplication lah. Tu dia punya maksud dia. Maknanya di bawah darab dengan yang atas. 2 kg darab dengan X. Itu maksud darab silang. Jadi RM5 darab 8 sama dengan X darab 2. Ini kita kira macam biasa. RM 5 darab 8 ialah RM40. Sama dengan X darab 2 ialah 2X. Macam mana kita nak cari X? Kita bahagi. X sama dengan RM 40 bahagi 2. Kita akan dapat RM RM20. So itu kaedah darab silang. Macam mana pula kaedah unitary? Kaedah unitary adalah kaedah kita boleh kata kaedah menulis ayat, use sentences. Contoh, ini harga kan? Kita boleh tulis 2 kg bersamaan dengan RM RM5. Kalau 8 kg berapa? Itu contoh unitary. Saya suka guna arrow lah. Kalau dalam buku dia banyak tunjuk use, dia guna perkataan. Contoh dia tulis perkataan harga
bagi 2 kilogram ikan ialah RM5. Itu contoh dia tulis perkataan. Tapi saya suka guna arrow ini. Saya lebih faham guna arrow dan ringkas. 2 kilogram ikan ialah RM5 dan 8 kilogram ikan ialah RM berapa. So kalau kita tengok kat sini, kita boleh kenal pasti 2 kilo ialah RM5. Kalau 8 kilo, kita tengok 2 dengan 8 ialah darab 4. Betul? Jadi RM5 juga kita darab 4. Jadi kita boleh tahu RM5 darab 4 bersamaan RM20. Atau kita boleh buat pengiraan cari harga 1 kilogram ikan. Macam mana nak cari harga 1 kilogram ikan? Kita bahagilah RM5 bahagi 2. Akan dapat RM RM2.50. Jadi guna harga 1 kilogram ni, kita darab 8 untuk cari 8 kilogram. Boleh pilih yang mana kita nak guna yang kita faham. Kaedah yang ketiga, kaedah kadaran. Kaedah kadaran, kita tulis kadar dia lah. Kadaran dia lah RM5 per 2 kilogram sama dengan X per 8 kilogram. Ini lebih kurang macam unitary tadi, tapi ditulis dalam bentuk kadaran. So kita tengok 2 ke 8 kilogram ialah darab 4. Jadi RM5 kepada X juga ialah darab 4. Jadi X sama dengan RM5 darab 4. Dapat RM20. Itu 3 contoh, 3 kaedah. Kita tengok pada soalan latihan. Okey, yang pertama. Diberi A nisbah B kepada sama dengan 3 kepada 7. Cari nilai B jika A ialah 18. So, kita tulis dulu dalam bentuk kadaran. A, saya tukar dia punya ink dulu. Warna ni macam tak nampak. A kepada B sama dengan 3 kepada 7. Cari nilai B jika A ialah 18 per B sama dengan 3 per 7. Jadi kamu boleh pilih kaedah mana yang kamu suka guna. Contoh saya buat cara 1. Saya buat darab silang. 18 darab 7 dan B darab 3. Jadi saya akan dapat 18 darab 7 sama dengan 3 darab B. 18 darab 7 ialah 126 sama dengan 3B. B sama dengan 126 bahagi 3. Dapat 42. Okey. Atau kita boleh guna kaedah kadaran. Kita tengok sini. Tiga kepada 18 ialah darab 6. 7 kepada B juga ialah darab 6. Jadi, B sama dengan 7 darab 6. 42. Ini cara 2. Okey. Soalan yang kedua. Soalan B. Semua soalan ni saya nak kamu tulis dalam buku. Diberi X, Y ialah 10. X per Y ialah 10 per 17. Cari nilai Y jika X ialah 20. Okay, cari nilai Y.
Kalau tengok sini, kita boleh congak dia punya pengiraan. Tengok. 10 kepada 20. Ini ialah darab 2. Mesti darab ataupun bahagi sahaja. Tiada tambah atau tolak. Darab atau bahagi sahaja. Jadi bawah juga mesti darab 2. Jadi Y sama dengan 17 darab 2. Dapat 34. Okay, nak check. Nak check guna kaedah lain. Boleh. Atau (20 darab 17 sama dengan 10 darab Y). Ini ialah 3/420 sama dengan 10 Y. Jadi Y sama dengan 340 bahagi 10. Kita akan dapat 34. So, ada dua cara. Boleh pilih lah yang mana kamu selesa dan faham. Soalan yang ketiga. Ini kita nak mahirkan mahirkan pemahaman kita berkaitan kadaran dan berkaitan macam mana cara untuk kita mencari nilai yang tidak diketahui. Diberi Q per R sama dengan 2/9. Cari nilai Q jika R ialah 18. Ini pun dia bagi nombor yang simple-simple untuk kita senang nak. Untuk kita senang nak kira. Tengok sini. 9 kepada 18 ialah darab 2. Jadi 2 kepada Q juga ialah darab 2. Jadi Q sama dengan 2 darab 2. Dapat 4. Tak nak guna yang tu, tak boleh, tak suka, kita boleh guna cara yang lain. Kita boleh guna darab silang. Atau Q darab dengan 9 di Q darab 9 sama dengan 18 darab 2. 9 Q sama dengan 36. Q sama dengan 36 bahagi 9 sama dengan 4. So, dah ada dua cara yang kita selesa guna. Kamu sepatutnya dah boleh tahulah cara mana yang kamu faham. So, soalan yang terakhir. Soalan situasi. Firdaus dibayar RM15 untuk 6 jam bekerja. Berapakah gaji yang diperolehinya jika dia bekerja selama 10 jam? Jadi soalan situasi macam ni, kita kena tulis dia punya kadaran. Jadi harga berada di atas. RM dibayar RM15 untuk per 6 jam. Dan berapa gaji dia jika dia bekerja selama 10 jam. Okay, untuk nombor yang macam ni, kita tak boleh nak congak atau kira dia punya nombor 6 kepada 10. Tak ada sifir yang tepat, dia mesti dapat perpuluhan. Jadi kalau macam ni, saya lebih galakkan kamu guna kaedah darab silang. So, bawah kita akan darab di atas. Jadi kita akan dapat RM15 darab 10 sama dengan 6 darab X. Jadi RM150 sama dengan 6X. Jadi X sama dengan RM150 bahagi 6.
Berarti gaji dia ialah 150 bahagi 6. Gaji dia ialah RM25. Okay, itu cara untuk kita selesaikan soalan berkaitan kadaran. Jadi semua latihan tambahan ialah tengok buku teks muka surat 86. Tulis tajuk ni, latih diri 4.6. Ada 3 soalan. Buat dalam buku juga. Ini kamu mesti sukalah. Soalan tak payah tulis pun tak apa. Nak print pun boleh. Nak salin pun tak ada masalah. Tapi saya tak wajibkan. Tapi saya nak kamu mesti tunjuk jalan pengiraan. Tulis tajuk dia. Ini tulis tajuk dan nombor. Dan jalan pengiraan. Okey, itu saja untuk hari ini.